الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berjaya mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala yang memperingatkan kita. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu berpaling daripada menjalankan tugas untuk menegakkan Islam, Allah Ta'ala menukar kaum yang lain daripada kamu dan mereka tidak seperti kamu. Diturunkan kepada generasi awal di zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, dan menjadi pengajaran kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperingatkan umat Islam ketika melawat Baitul Maqdis setelah dibebaskan daripada penaklukan Rom. Hukum Allah terhadap kaum Yahudi yang membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul, para ulama yang saleh, meninggalkan kitab Taurat, dilaknat oleh Allah. Lalu Allah hukum mereka dengan penaklukan tentera Rom. Akhirnya tentera Islam dapat membebaskan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memperingatkan para sahabat dan tabi'in yang ada di masa itu dengan ucapannya yang terkenal. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil 'izza bighairi ma a'azzanallah adzallana Allah. Kita adalah umat yang diberi keperkasaan, kemuliaan, kekuatan dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, nascaya kita dihukum hina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyaksikan umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka meninggalkan perjuangan Islam di awal menentang penjajah yang menakluk negeri Islam. Sesungguhnya golongan Islamlah yang memulakan perjuangan menentang penjajah. Tetapi penjajah bukan Islam telah berjaya menipu umat Islam dan mengalih fahaman mereka kepada ajaran kebangsaan
ataupun nasionalisme. Lalu mereka ubah perjuangan kemerdekaan itu kepada perjuangan kebangsaan. Maka banyaklah negeri-negeri Islam yang merdeka di atas nama kebangsaan. Kononnya dengan meninggalkan Islam, mereka menjadi maju seperti orang-orang Barat. Apa yang berlaku, mereka terus dalam keadaan lemah, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun mencapai kemerdekaan. Termasuk orang Arab sendiri, yang paling hampir dengan Quran. Tuhan turunkan Quran dengan bahasa mereka, juga meninggalkan Islam, menumpu perjuangan kebangsaan. Allah menguji Palestin ditakluk semula oleh orang-orang Yahudi. Dengan sokongan kuasa-kuasa besar penjajah untuk menjadi masalah kepada umat Islam, Yahudi menakluk bumi Palestin, termasuk mereka menguasai Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa, kiblat yang ketiga umat Islam sebelum dihadapkan ke Kaabah dengan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat berlakunya Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, mengimamkan sembahyang jamaah dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam di alam barzakh, di alam ruh, menandakan semua nabi-nabi adalah Islam. Tidak ada nabi Yahudi, tidak ada nabi Kristian, tidak ada nabi yang menganut ajaran syirik. Semua nabi-nabi adalah Islam. Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Tak ada agama yang diiktiraf, ajaran yang diiktiraf melainkan Islam sahaja. Hari ini Allah Taala menguji Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam ditakluk, dan orang-orang Yahudi Zionis sedang merancang untuk merobohkan Masjid Aqsa, untuk didirikan di atas runtuhannya bangunan yang didakwa oleh mereka Haikal Sulaiman, kuil agama Yahudi, untuk menunggu kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Orang Islam namakan Dajjal, mereka namakan Al-Masih. Islam namakan Al-Masih Ad-Dajjal, yang akan menakluk dunia, memimpin kerajaan agung bangsa Yahudi. Apabila tanah air umat Islam dijajah dan takluk, hukum jihad adalah wajib. Wajib bagi umat Islam berjihad di atas nama Islam. Tetapi seruan jihad tidak disambut oleh umat Islam. Telah beberapa tahun mereka berjuang di atas nama kebangsaan. Berpuluh-puluh tahun Baitul Maqdis Palestin ditakluk, mereka gagal untuk membebaskan semula Baitul Maqdis. Allah telah menunjukkan dalam sejarah bagaimana Baitul Maqdis ditakluk oleh Rom, dibebaskan oleh Sayyidina Umar dengan Islam. Ditakluk oleh tentera salib Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan dengan Islam. Maka tak ada yang boleh bebaskan Baitul Maqdis melainkan dengan Islam. Tetapi malangnya negara-negara Arab bukan sahaja kekal dengan kebangsaan mereka, menyambut hari kebangsaan, hari menjatuhkan kerajaan Islam, masih tebal dengan semangat kebangsaan mereka, dan mereka gagal, bahkan makin hari makin lemah. Satu demi satu negeri Arab dan negeri Islam melakukan normalisasi, mentabiikan, mengiktiraf negara Israel yang haram itu. Negara yang haram diiktiraf oleh orang Islam. Satu pencabulan terhadap agama sendiri. Ini sedang berlaku. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memadamkan cahaya Islam. Hari ini berlaku kebangkitan Islam di Palestin. Muqawamah Islamiyah, kumpulan Islam, bangkit menentang Yahudi di Palestin. Umat Islam seluruh dunia sedang memerhati. Terpulang kepada mereka tepuk dada dan tanda iman masing-masing. Kebanyakan negara Islam tidak memberi perhatian. Hanya segelintir saja yang memberi perhatian. Kebanyakan negara Islam tidak mengambil tahu. Dan sebahagian orang Islam juga tidak mengambil tahu. Sekarang berlaku kebangkitan Islam yang dijanjikan oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah.
akan tetap ada di kalangan umat aku terus menerus sehingga hari kiamat. Satu kumpulan yang akan bangkit menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan, dilemahkan oleh orang yang mengecewakan mereka. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis." Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kita menyaksikan janji Nabi telah berlaku sekarang. Bagaimana orang-orang Palestin, penduduk di keliling Baitul Maqdis, penduduk di Lebanon, penduduk di Gaza, lain-lain sebahagian Mesir bersama rakyat Palestin walaupun mereka bukan kerajaan. Mereka lawan tentera Israel yang senjata paling canggih dengan kayu-kayu dan batu-batu. Mereka tidak menyerah kalah walaupun bergilir, silih berganti, gugur syahid, yang cedera dikurung dalam penjara, dikurung dalam tembak, yang memusnahkan rumah. Mereka tidak menyerah kalah. Janji sudah berlaku, apa disebut oleh Nabi sudah berlaku, dan Islam akan menang. Mereka yang lemah semangatnya akan rugi dunia dan rugi di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri, dan bersabarlah kamu dalam perjuangan dengan berada di tempat masing-masing dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Islam sehingga kita mati menghadap Allah. Hanya Islam sahaja jaminan yang menyelamatkan kita dunia sehingga akhirat. Semua perkara yang bercanggah dengan Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kerana mengenangkan jasa Rasul yang membawa rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang bersalawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah bersalawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.